Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke channel aku iaitu channel Hanan Mikael. Okey, hari ni aku nak bercerita pasal kisah berkaitan kanak-kanak yang menderita penyakit mental. Ada ke? Ada. Okey, kita nak kupas jauh mana perkara macam ni boleh efek life kanak-kanak tu dalam menuju ke alam dewasa. Ada satu kisah yang aku nak sampaikan kat korang. Kisah ni sangat kena dengan topik kita hari ni. Okey, aku nak cerita tentang satu kisah benar yang telah berlaku ke atas seorang individu yang aku namakan sebagai Ika. Ika nama samaran. Okey, dari kecil kehidupan Ika ni tak normal macam budak-budak lain. Orang boleh nampak dia ni macam ada sifat yang pelik-pelik sikit. Pelik yang macam mana tu? Okey, tunggu aku cerita kejap lagi. Kisah dia bermula macam ni. Tak lama dulu, aku pernah dihubungi oleh seorang pesakit mental skizofrenia. Dia kena penyakit ni daripada kecil lagi. Untuk pengetahuan korang yang tak tahu, skizofrenia ini adalah sejenis penyakit mental yang agak kronik. Ia berkaitan dengan gejala psikosis. Okey. Macam biasa, nama sebenar dan detail tertentu aku rahsiakan demi kebaikan semua. Okey. Ika dia minta aku untuk ceritakan semula kisah bagaimana dia mendapat penyakit mental di usia awal yang masih kecil. Okey, kisahnya macam ni. Masa sekolah dulu, Ika ni dia seorang budak yang chubby, yang gemuk, yang berisi orang kata kan. Ataupun lebih senang cakap Ika ni obesity. Okey, so kawan sekolah, adik-beradik dia, mak bapak dia, saudara mara, nenek dia, semua pakat duk body shaming kat Ika. Ika rasa sedih lah, tapi Ika tak boleh nak buat apa. So, Ika tak tahu nak buat apa, Ika simpan je lah. So, Ika pendam. Ika pendam je apa benda sakit hati ke, apa benda ke. Oh, dia macam tengyang-nyang orang cakap. Ika budak gemuk. Ika anak gajah. Ika macam-macam lah gelaran yang tak sedap didengar kan. Okey, macam-macam lagi lah yang dia kena ejek, kena bully. Tapi bila Ika ni balik, dia cerita dengan mak bapak dia pasal apa yang orang buat kat dia. Mak bapak dia marah dia balik. Dia kata, kenapa tak lawan? Lawanlah balik. Sound je lah. Lepas tu dia kata Ika ni saja nak mengada-ngada. Sikit-sikit nak mengadu. Sikit-sikit nak mengadu kan. Okay, lepas tu yelah orang bully dia tu bertahun-tahun dia pendam je apa yang orang buat kat dia. Lama kelamaan Ika ni dia ada kelainan dia rasa pada diri dia. Dia kata Ika mula mengalami psikosis. Okay, psikosis adalah gejala umum penyakit mental. Kalau korang nak tahu, condition orang psikosis ni dia menyebabkan seseorang tu macam terpisah dari kenyataan dan berhalusinasi. Selalu dia dengar benda, dia mendengar, dia nampak sesuatu yang sebenarnya tak ada. Okey, benda tu hanya halusinasi sahaja. Okey. Selepas hampir 3 tahun memendam rasa dan malu dibuli dan diejek gemuk, Ika dia mula menunjukkan simptom gejala penyakit mental. Okey. Masa tu Ika baru darjah 5, masa kat sekolah rendah lagi. Masa tu Ika rasa ya, hidup Ika ni tak selamat. Ada orang follow Ika, ada orang mengintai Ika dari celah-celah pintu. Ika rasa orang tu macam nak apa-apakan Ika. Ika rasa macam ada orang nak bunuh Ika. Lepas tu salah seorang yang nak tangkap tu adalah alien. Ika rasa alien tu nak tangkap dia bawa balik ke planet dia. Ika keliru. Ika mula rasa yang ada konspirasi nak bunuh Ika. Ika tu rasa macam ada orang orang yang itulah nak cederakan Ika, nak bunuh Ika. Ika rasa tak selamat. Lepas tu bila benda tu jadi, Ika minta tolong lah dengan kawan-kawan, dengan orang keliling. Tapi malangnya semua orang gelakkan Ika. Tak ada siapa nak percaya. Diorang selalu cakap Ika ni suka merepek.
Mama dengan papa pun sama. Ika cakap Ika takut sebab rasa macam ada orang nak bunuh Ika. Ada orang nak cederakan Ika. Mak dengan Abah gelak je kat Ika. Lepas tu dia orang siap bagi tahu saudara mara semua yang datang rumah. Dia cakap Ika ni memang suka, memang pandai reka-reka cerita macam ni. Nanti dia keluar cerita alien dia. Cuba dengar. Dia cakap. Daripada situ, Ika tiap hari rasa ketakutan tau. Bukan takut tahap biasa-biasa dah. Tapi sampai nak makan sehari tak makan. Sehari suntuk sebab takut ada orang bubuh racun dalam makanan dia. Dia takut orang bubuh racun dalam makanan nak bunuh dia. Masa tu dia pergi kedai pun, kalau nak beli aiskrim pun dia was-was sebab dia rasa macam rasanya ada orang letak racun dalam aiskrim ni. Dia rasa yang dia perasaan dia macam tu. Ika jadi takut lah. Lepas tu bila Ika tak makan sampai kadang-kadang sampai Ika kena gastrik. Masa tu hidup Ika jadi tak tenteram. Terganggu betul. Hampir 2 minggu Ika tak mandi. Tak tukar baju. Pakai baju yang sama 2 minggu. Tak jaga langsung kebersihan diri. Bila mama marah, barulah Ika paksa diri dan tukar baju baru. Lama juga hidup tak terurus. Ika paksa diri buat apa yang mak dengan ayah suruh. Mandi, tukar baju, bersihkan diri, gosok gigi semua. Ika terpaksa lawan perasaan Ika. Dalam tak sedar kan, tiba-tiba Ika didatangi oleh seseorang. Orang tu dia nak berkawan dengan Ika. Lepas tu kawan ni yang tiba-tiba muncul tak tahu daripada mana. Kawan Ika tu selalu ikut Ika. Tenangkan Ika, berbual dengan Ika, kira melayan Ika lah kan. Okey. Rupa-rupanya kawan Ika tu, Ika seorang je yang boleh nampak. Dia orang jadi kawan baik lepas tu. Terus jadi BFF. Ika namakan kawan dia tu sebagai Pipi. Okey, bagi Ika Pipi sangat baik. Tak macam kawan-kawan lain yang suka ejek Ika gemuk. Macam-macam lagi lah. Pipi ni jadi kawan baik Ika. Ika jadi lebih berani sebab Pipi ada. Dia protect Ika and teman Ika bila lonely. Okey, bila dah besar nak drive malam-malam buta tak takut sebab Pipi ada temankan dia setiap kali dia bersendirian. So dia tak risau sebab ada orang. Pipi ada temankan dia kan. Walaupun Pipi tu sebenarnya halusinasi dia. Okey. Benda ni walaupun Ika dah dewasa dan ada life sendiri, Pipi masih setia berkawan dengan Ika. Dia masih ikut Ika ni lagi. Sampai Ika cakap yang dia sayang sangat dengan Pipi. Pipi tak pernah buat hal selama dia orang ni berkawan. Mana-mana Ika pergi, travel ke, berkelah ke, camping ke, semua dia orang buat sama-sama. Dia enjoy lah bila dia orang berdua. Ika ni dia pandai. Dia boleh react normally depan orang. Ika hanya communicate dengan Pipi time tak ada orang. Dan Pipi pun pandai pula datang time tak ada orang. Sebab Ika dia tak berani nak bercakap dengan dia di depan orang sebab mama papa pernah buat dulu. Bila dia nampak Ika cakap seorang-seorang, dia ejek Ika. Okay. Lepas tu dulu Ika selalu stres dan sampai tahap nak bunuh diri. Tapi nasib baiklah Allah tu masih sayang kat Ika kan. Walaupun macam tu, dia anugerah kat Ika seorang teman rahsia yang tak ada siapa pun tahu. Walaupun benda tu just halusinasi, tapi bagi Ika, dia rasa makhluk itu wujud. Benda tu sangat real. Okey, bila Ika kahwin dan dikurniakan 2 orang anak, Pipi masih ada dengan Ika. Ika selalu luah apa benda dengan apa bercerita dengan Pipi kan. Okey. Lepas beberapa ketika tu, Ika ada buat PJJ di sebuah universiti tempatan. Ika terpaksa berhenti kerja masa tu. Bila ada masalah,
Ika akan jadi stres. Ika sangat mudah untuk jadi kemurungan. Okey. Makin lama fungsi kognitif Ika jadi lagi teruk. Okey, banyak benda salah baca, jadi pelupa. Sampai pernah lah Ika ni lupa dia ni dah kahwin dan dah ada anak 2 dah pun. Ika masa tu memang lost teruk lah. Masa tu macam relapse. Lepas tu ada masanya macam nak drive balik rumah tak ingat jalan. Macam jadi bengap. Tak reti mengira sampai kena marah dengan cashier sebab Ika blur nak pakai duit yang mana satu. Terkira-kira dalam purse tu tak tahu nak ambil duit yang mana satu sebab jadi blur nak bayar duit mana satu. Orang belakang pun dah sampai mengungut-ungut dah tengok Ika duk belik duit tak habis-habis. Okay. Ika dia jadi lambat pick up. Kadang Ika tak faham apa yang orang cakap. Sampai Ika terpaksa minta orang tu ulang sampai 3-4 kali barulah boleh nak faham. Orang pun macam naik marah sebab asyik duk kena ulang cakap bila berkali-kali tak faham-faham. Siapa tak marah kan? Cakap-cakap tak faham. Okey. Lepas tu aku tanya Ika. Macam mana Ika tahu yang Ika ni ada sakit mental? Ada pergi buat rawatan ke? Dia cakap, okey. Okey, ni cerita dia. Masa PKP tahun lepas, sebelum Ika berhenti kerja, Ika pernah nak potong nadi sendiri masa kat office. Ika bukan nak bunuh diri, tapi ada suara yang bagi arahan suruh buat macam tu. Lepas tu nasib baik ada office mate jerit kat Ika. Ika, stop it. Office mate Ika pun terus rampas kata rampas benda tu. Nasib baik ada office mate dia yang nampak benda tu jadi. Nasib baik. Okey, lepas tu Ika terus dia call member dia yang kerja hospital. Okey, kawan dia doktor tu suruh Ika pergi kat bahagian emergency and dapatkan bantuan dengan segera. Dia cakap pergi emergency. Sekarang ke apa, pergi. Lepas tu Ika pun pergi. At that time, Ika terus kena warded sebab takut kejadian macam tu jadi balik lah. Takut datang nanti, takut dengar suara lagi ke apa ke. So, doktor nak dia bertenang dulu. Okay. So, dekat 3 minggu jugalah baru discharge. Kena warded tu. Setiap hari masa kat ward, dia akan ada session dengan pakar psikiatrik. Daripada situlah doktor pakar ni diagnose yang Ika ni ada skizofrenia, MDD dengan anxiety. MDD ni major depression disorder. Okay. Sebenarnya Ika cakap banyak sebenarnya Ika dah buat yang bahayakan diri. Banyak sangat kalau nak cerita. Ika pernah tubuh pintu sampai pecah, sampai ni bengkak. Ketuk kepala dengan kayu ke, besi ke, mak ke, apa yang ada dekat-dekat, kadang-kadang hentak kat kepala. Apa benda keras yang ada hentak kat kepala. Paling teruk, Ika pernah cocok tangan dengan gunting sampai berdarah-darah. Lepas tu Ika selalu self-harm dengan mengelar diri dia sendiri berkali-kali dan tak terkira dah. Lepas tu Ika kadang-kadang stres sangat kan. Hantuk kepala kat dinding. Lepas tu jerut leher dia sendiri dengan tali sampai macam biru muka Ika cakap kan. Kebanyakan kejadian tu dia sebenarnya terjadi sebab tak tahan dengan suara yang suka bagi arahan ni bukan-bukan. Dulu yalah, kebanyakan kejadian tu tak tahan dengan suara yang bagi arahan bukan-bukan. Okey. Bayangkan si Ika ni dah ada anak 2, baru sedar dan nak dapatkan treatment yang sepatutnya. Kesian dia. Kalau dia dapat rawatan daripada awal, mungkin dia tak jadi macam tu. Mungkin dia tak akan jadi seteruk itu. But for me, it's okay. Better late than never kan. Bila kita dah tahu, okay, kita cuba jadikan. Okey, tapi Ika cakap dia kesian sangat ke anak-anak dia yang 2 orang tu. Walaupun Ika ni dah tak bekerja, Ika terpaksa juga hantar dia orang rumah pengasuh. Sebab Ika tak mampu nak uruskan anak-anak masa tu.
dia tak boleh nak dia tak boleh nak berfungsi sebagai manusia normal lah, senang cakap. Ha, okey. Bila tapi bila PKP ni kan, ada satu ujian untuk Ika. Ika terpaksa jaga anak-anak sendiri sebab babysitter dah tak boleh, dilarang untuk menjaga budak-budak. Okay, tapi nasib baiklah suami memahami, suami itu understanding, so dia sediakan helper untuk tolong apa-apa yang patut. Macam itulah ringkasan kisah Ika tu. Okey. Jadi dengan kisah Ika ni, Ika pesan, dia berharap supaya kita semua boleh jaga dan pantau keadaan anak kita tu, sama ada kesihatan mental dan fizikal dia tu okey. Ya, okey. Di sini Ika kongsikan beberapa tanda-tanda yang menunjukkan kanak-kanak ataupun remaja itu ada mengalami gangguan mental. Okey, okey. Yang pertama, anak mula mengasingkan diri dari keluarga dan adik-beradik lain. Kalau dulu boleh main, tengok TV sama-sama, sekarang dah tak ada. So, dia suka duduk dalam bilik, berkurung dalam bilik, tak buat apa-apa, ataupun menangis, ataupun kita tak tahu. Okey. Kedua, kurang berkomunikasi. Okey, atau langsung tak nak bercakap. Mood dia tak macam biasa. Masa ni dia, walaupun sebelum ni dia happy go lucky semua kan, tapi tiba-tiba dia jadi macam pendiam. Macam itulah. Sampai tahap cikgu pun bagi tahu, kadang-kadang cikgu sampai kena bagi tahu mak yang kata dia ni tak bercakap langsung. Okey. Okey, yang ketiga, dia akan kurang bergaul atau berkawan. Okey. Kurang makan atau tak makan langsung dalam tempoh yang lama. Okey, kalau dia nak dikirakan logik, budak-budak ni dia tak diet. Tak ada je, tak adanya yang diet kan. Tapi dia hilang selera makan. Ataupun makan yang berlebihan daripada biasa. Tapi selalunya kurang makan lah. Okey, okey, yang kelima. Kalau anak-anak ada mengadu, cakap ada suara, ada dengar suara, lepas tu ada dengar suara ataupun rasa ada gangguan, ada dengar macam rasa takut, rasa paranoid, ada orang nak apa-apakan dia tu, mungkin itu salah satu tanda juga. Okey. Setiap orang kadang-kadang tanda dia mungkin berlainan. Okey. Keenam, jika anak ada bagi tahu yang dia rasa macam nak bunuh diri atau asyik cerita pasal nak mati, okey, itu pun salah satu tanda juga. Okey, ketujuh, budak tu akan jadi baran atau pemarah tak tentu pasal. Padahal sebelum ni dia jenis yang relax, cool je, tapi tiba-tiba berubah perangai. Okey. Lepas tu mulalah empat-empat barang, tumbuk dinding, cederakan diri ke, bergaduh ke apa benda. Okey. Lepas tu dia mula mengabaikan diri. Nombor 8 ni mengabaikan kebersihan diri. Ini macam cerita Ika tadi lah, 2 minggu tak mandi semua tu kan. Okey, jadi budak terabai lah. Macam sampai dah bau badan semua ada kan. Okey. Kalau pernah ternampak atau terdengar anak bercakap seorang-seorang, macam seolah-olah macam ada orang kat sebelah dia, tu kena perhatikan. Okey, pantau. Kadang-kadang kita dengar kat bilik dia tengah bercakap dengan siapa-siapa. Padahal dia seorang je dalam bilik tu. Okey. Kalau ikutkan banyak lagi yang Ika nak share, tapi rasanya dia cakap cukuplah sampai situ dulu. Apa yang Ika cerita tu adalah based on experience Ika sendiri. Okey? Dia kata raikanlah perbezaan. Sebab setiap orang lain pengalaman dia, lain dia punya simptom. Okey? So, kena dapatkan rawatan pakar. Okey. So, lagi satu, budak-budak ni dia tak reti tau nak mengadu bila apa benda yang jadi kat diri dia tu, dia tak reti nak cerita. So, ibu bapa kena perhatikan anak-anak. Sebab
uh, kalau tak bendung daripada awal, budak tu akan membesar dengan penyakit mental yang boleh jadi lebih serius lagi. Prevent is better than cure. Semoga kita semua dapat belajar sesuatu dari kisah ini. Dan terima kasih buat Ika yang sudi berkongsi tentang kisah hidupnya itu. Okeylah, sampai di sini dulu aku bercerita untuk kali ini. See you in next video. Please subscribe channel Hanan Mikael untuk mendengar banyak lagi kisah-kisah yang lain. Tentang pengalaman. Semuanya adalah kejadian yang betul-betul berlaku. Dan kalau korang suka dengan konten yang aku ketengahkan, bolehlah tolong share-sharekan. Moga orang lain pun dapat manfaat bersama. Okey, sampai sini dulu. Bye. Assalamualaikum.